Muslimat dirahmati Allah, kitab Penawar Bagi Hati versi yang Ustazah Zai bawa di Masjid Ibnu Abbas menamatkan bab yang keempat, cara mendapatkan sifat mahmudah. Kita dah belajar dah ni macam mana nak berlawan dengan hawa nafsu. Muslimat, sampai dalam bab keempat kita belajar mempunyai akhlak yang terbaik itu sehinggalah kita merasa lazat dengan amalan. Jadi kita nak bermuhasabah diri hari ini. Adakah yang kita duduk dalam majlis ilmu ini sudah terasa lazatnya? Yang kita berukhuwah bersaudara kerana Allah sudah terasa lazatnya? Yang kita berinfak bersusah payah mengorbankan harta benda kita yang sedikit, muslimat dirahmati Allah, sudah terasa lazatnya? Apa saja yang dicintai Allah dan Rasul, nafsu kita jadi kurus, nafsu kita jadi sakit. Sebab selama ini apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul, itulah yang tidak disukai oleh nafsu kita. Maka setelah kita belajar, semakin tua, semakin meninggalkan maksiat, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin berperang dengan nafsu sendiri. Berperang, muslimat dirahmati Allah, orang dewasa faham, bukan mesti sentiasa menang. Yang namanya perlawanan, peperangan, pertandingan, mesti ada dua pihak. Satu yang menang, satu lagi yang kalah. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala nak tanya pada kita, sudah berusahakah berperang dengan hawa nafsu? Jangan kita tak pernah berlawan dengan nafsu sendiri. Sebab yang disukai oleh hawa nafsu ni adalah benda yang akan mendekatkan kita ke neraka Allah. Muslimat, apa saja yang disukai oleh nafsu, benda yang disukai oleh nafsu adalah yang mendekatkan kita ke neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi kita tanya diri kita, yang nafsu kita ni suka masih kecintaan yang dulu-dulu ataupun yang sekarang ni? Kita akan dapat jawapan. Mudah je muslimat. Muda-muda dulu kalau asal buka je radio, suka lagu yang macam mana, kan? Tapi sekarang ni muslimat dirahmati Allah, anak yang hantar pergi majlis ilmu, dia masuk kereta macam kita 30 tahun dulu. Asal masuk je kereta, buka lagu yang kita tak suka dengar. Tapi bila fikir balik, dulu-dulu aku pun macam tu juga. Nak marah, bang, long, adik, angah, janganlah buka lagu macam tu, sakitlah telinga mak. Nak marah, kadang-kadang anak yang kurang adab sebut apa? Ibu nak orang hantar ke tidak pergi Masjid Ibnu Abbas tu? Kalau tak nak, turun. Ni kereta abang ni tahu, kan? Kadang-kadang lah. Kita pun sebagai ibu kenal anak yang mana yang hantar ni. Kalau aku tegur terus ni, mau dia matikan enjin terus ni. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita faham, ya Allah, kan, mudah-mudahan sempatlah anak kita ni merasa apa yang kita rasa, walaupun masih usianya muda. Sebab nafsu ni muslimat dirahmati Allah, bila semakin tua baru mudah-mudahan sungguh menjurus kepada nafsul mutmainnah. Kerana kita nak mati dalam nafsul mutmainnah yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang dijamin syurga. Maka bila kita baca cerita macam tu, tak layak ke kita dapat nafsul mutmainnah yang bila kita suka buat sesuatu perkara, itulah juga yang disukai oleh Allah dan Rasul. Masya Allah. Jadi hari ini muslimat dirahmati Allah, kita nak menghabiskan tajuk yang keempat ini. Kita muhasabah diri dulu, bukan kita tengok kawan kiri kanan kita. Yang ni kita sebut, betul lah ya Allah, walaupun tadi kita bersedekah tu, rasanya dalam ramai-ramai masuk dalam tabung masjid tu, aku seorang je yang sekeping RM100. Contoh muslimat. Sebab ada hajat tertentu. Hari ni hari jadi dia. Sempena hari jadi kita, contoh nak memberi lebih, bukan sibuk nak menerima. Kalau dulu-dulu sibuk menerima, merajuk suami tak ingat hari jadi kita. Tapi dah tua-tua ni kadang kalau potong kek pun tak larat nak makan. Ustazah, 60 tingkat, siapa nak makan? Jadi kita lah yang memberi muslimat. Oh, kita intai, ya Allah, banyaknya sekeping RM100 terus dia bagi. Muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Kita sudah melatih tubi jiwa. Dulu nafsu tak suka benda macam tu, sekarang lagi banyak memberi rasa nikmat. Sebab muslimat, kenapa pelik kecintaan kita bukan menyusun setiap bulan mesti ada baju baru? Tak lagi macam tu dah. Kenapa sekarang ni kita lagi berbangga, berbahagia dalam hati ni bila kita memberi untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Saya baru balik daripada Pulau Pangku. 5 agihan tempat untuk asnaf dengan rumah-rumah Allah. Saya pelik muslimat dirahmati Allah, dalam kempen yang sekejapan semalam kita agihkan RM15,000. Kan?
kita sebut mana datang duit ni. Kerana bila orang faham, saya sembang dengan Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Zakaria, mudir Pondok Al-Abrar semalam di Manjung. Saya sebutkan, Ustaz, Masya Allah, saya sembang dengan Ustazah tadi, tak ada satu benda pun yang terbina daripada madrasah ni bukan dari harta wakaf. Termasuklah setiap kipas yang berpusing, tiang ni daripada tak ada apa, Ustazah, semua harta wakaf. Patut Nabi SAW suruh hidupkan ni. Bab wakaf ni, kita orang Islam akan naik, akan maju. Masya Allah, bangunan begini indah, semua harta wakaf, Ustazah. Ya, harta wakaf. Bermula daripada rumah kecil je dulu kami, untuk membina anak-anak hafizul Quran. Jadi kita sebut, Masya Allah, kalaulah semua orang Islam berjiwa macam ni, kaya raya kita muslimat dirahmati Allah. Dan ternyata janji Nabi SAW, lagi kita memberi untuk agama Allah, bukan kita tengok dekat akaun bank kita nanti, terus up 10%. Tak ada. Kita jangan kata-kata bagi 1 dibalas 10. Tadi bagi RM1 kat Masjid Ibn Abbas, tak ada pun tengah hari jadi RM10. Pening accountant semua bank muslimat kalau jadi macam tu. Kalau tak nampak dalam kita punya bank, statement kita keluar tak nampak 10 kali ganda, Allah akan datangkan 10 kali ganda tu dengan macam-macam cara. Sebab tu orang terasa lazat, lagi bersedekah lagi lazat, lagi hadir majlis ilmu lagi lazat. Jadi selagi belum lazat, paksa inilah mujahadah, yakni jihad melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan bila kita dah faham sampai habis topik yang keempat ni, muslimat dirahmati Allah, datang je kesukaran dalam nak buat baik, kita boleh pujuk hati kita. Ya Rab, memang air mata yang tumpah hari ni. Ya Allah, rupanya yang makin jauh dengan kita bila kita nak jadi orang baik, orang dulu yang rapat-rapat dengan kita. Sedihnya, Ya Allah. Ya Allah, rupanya dulu yang bermusuh dengan kita makin dekat. Kita terpaksa memaafkan apa yang dia pernah buat pada kita dulu. Muslimat dirahmati Allah. Ini satu jihad. Bukan mudah. Sebab tu semalam saya belajar satu perkara, saya masuk dalam Facebook saya, Al-Fadhil Ustaz Ibrahim sebutkan apa? Ada satu pepatah Arab, dia kata bila orang sudah mula sempurna, mula kelihatan kekurangannya. Jadi ramai orang yang fikir, apa benda ya? Bila dah mula sempurna, terserlahlah kekurangannya. Ternyata memang tak ada manusia ini yang boleh sempurna. Sebab yang sempurna, yang maksum hanyalah Nabi SAW. Yang maha sempurna adalah Allah. Kita jangan pernah berangan-angan untuk jadi manusia yang paling sempurna. Muslimat pasti akan ada kecacatan. Kita paling khawatir sudah berada di atas satu tahta, kita nampak sangat sempurna, banyak dayang-dayang yang mengelilingi kita. Kalau sekarang ni kita fikir staff saja ada berapa orang. Hebat dah kita. Rupa-rupanya mula terserlah ketidaksempurnaan, kita takut dalam dia berada di atas tu sudah menafikan orang bawah. Dia terlupa dulu untuk mendaki ke atas, dia juga bermula dari bawah. Maka kita faham, bila kita fikir kenapa pepatah Arab ni menyatakan demikian, maka bila duduk di atas, nak buang segala penyakit-penyakit hati ni, muslimat dirahmati Allah, bukan satu kerja yang mudah. Jadi penawar bagi hati lahir daripada kitab-kitab tasawuf. Hari ini kita sambung dalam bab yang kelima, taubat dari dosa zahir dan batin. Lahirnya berdosa, batinnya berdosa. Zahirnya apa, muslimat dirahmati Allah? Kalau tangan kita buat satu perkara mengambil yang bukan hak kita, itu dosa. Tanya daripada mana datangnya? Ya Allah, dulu